Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terlebih dahulu saya Amran Hazali, Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua rakan-rakan media dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Bersama saya pada hari ini ialah Encik Muhammad Fuad Mat Isa, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pentadbiran Zakat Pulau Pinang. Pada hari ini, Zakat Pulau Pinang ingin mengambil kesempatan untuk mengumumkan terlebih dahulu tema sambutan Ramadan Zakat Pulau Pinang bagi tahun 1441 Hijri yang berbunyi Zakat Pembina Ukhuwah Pengukuh Khairah Ummah. Tema ini dipilih kerana pada saat ini, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, kita sedang berhadapan dengan ujian yang cukup ketir, ekoran penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Ramai di antara sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang terjejas teruk dan terputus punca rezeki mereka akibat situasi yang tidak menentu pada hari ini. Dari aspek sosial, pemberian zakat oleh muzaki ataupun pembayar zakat kepada mustahik atau mereka yang berhak mampu membina semangat persaudaraan di antara kedua golongan ini sekaligus mengukuhkan kebaikan dan kecemerlangan umat Islam khususnya di Pulau Pinang. Pada 9 hari bulan April 2020 yang lalu, Timbalan Ketua Menteri Satu Negeri Pulau Pinang merangkap Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan juga pengerusi Zakat Pulau Pinang Yang Berhormat Dato' IR Haji Ahmad Zakiuddin bin Haji Abdul Rahman telah mengumumkan bahawa pada tahun hijrah ini iaitu 1441, kadar zakat fitrah telah ditetapkan bernilai RM7 seorang dan RM16 seorang. Pada waktu itu juga, seluruh negara sedang berada di dalam suasana tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dan peraturan penjarakan sosial ataupun social distancing ekoran penularan wabak COVID-19. Zakat Pulau Pinang telah memberi komitmen untuk memperkenalkan beberapa kaedah bagi menggalakkan umat Islam di Pulau Pinang melakukan pembayaran zakat fitrah sepanjang bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah ini secara digital atau dalam talian ataupun online. Bagi tujuan ini, sukacita dimaklumkan bahawa pada Ramadan tahun ini, masyarakat Islam Pulau Pinang boleh menunaikan zakat fitrah mereka melalui platform-platform berikut. Yang pertama, aplikasi mudah alih Snap and Pay. Aplikasi ini boleh dimuat turun daripada aplikasi Google Play Store ataupun App Store. Yang kedua, perkhidmatan Jom Pay. Yang ketiga, QR Code Bank Muamalat Malaysia Berhad. Yang keempat, perkhidmatan FPX melalui portal www.zakatpenang.com. Dan yang kelima, melalui perbankan internet maybanktoyou.com insya-Allah. Cara pembayaran secara digital ini akan dimuat turun dan dimaklumkan secara terperinci di web portal Zakat Pulau Pinang, termasuk saluran-saluran media sosial Zakat Pulau Pinang yang ada seperti Facebook, Instagram, Telegram Group dan sebagainya. Oleh itu, kami amat berharap umat Islam di Pulau Pinang akan dapat menunaikan zakat fitrah pada tahun ini dengan memanfaatkan saluran-saluran dan platform-platform digital yang dinyatakan sebentar tadi. Sungguh pun demikian, Zakat Pulau Pinang masih akur dan sedar di luar sana masih ada segelintir masyarakat yang mungkin akan berhadapan dengan masalah sekiranya kaedah pembayaran zakat fitrah ini dijalankan sepenuhnya secara dalam talian. Oleh itu, bagi meraihkan permintaan mereka ini, Zakat Pulau Pinang telah menyediakan tata cara khas SOP pembayaran zakat fitrah secara konvensional yang telah menjadi amalan biasa sejak dahulu lagi. Bagi memastikan kaedah kutipan zakat fitrah secara konvensional ini mematuhi peraturan-peraturan sepanjang tempoh PKP seperti penjarakan sosial dan larangan berkumpul ataupun berhimpun, ZPP atau Zakat Pulau Pinang telah berusaha mendapatkan nasihat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Ini dilakukan supaya semua amil-amil fitrah yang dilantik boleh mengikuti garis panduan ini dengan mudah dan efektif. Antara lain, SOP ini bukan sahaja memberi peringatan berguna
kepada keadaan kesihatan pembayar zakat, malah memastikan hanya amil fitrah yang benar-benar sihat dibenarkan bertugas dan jarak 1 meter di antara pembayar dengan pembayar dan amil fitrah dapat dipatuhi. Zakat Pulau Pinang turut membekalkan face mask dan hand sanitizer kepada semua amil-amil fitrah di negeri Pulau Pinang agar tahap kebersihan sentiasa dijaga dan kemungkinan jangkitan wabak dapat dihindari, insya-Allah. Ini adalah contoh ataupun tata cara khas yang telah disediakan oleh Zakat Pulau Pinang yang akan kita edarkan kepada semua amil-amil dan juga kepada semua pembayar-pembayar zakat seluruh umat Islam di negeri Pulau Pinang. Nanti saya akan perincikan. So, sebagai rekod pada tahun ini, jumlah karya di seluruh Pulau Pinang adalah sebanyak 239 karya. Manakala bilangan amil yang ditauliahkan adalah seramai 1,755 orang. Zakat Pulau Pinang juga sedar dengan kemungkinan bahawa masjid-masjid dan surau-surau di Pulau Pinang mungkin belum boleh dibuka selagi penularan wabak COVID-19 ini belum berada di tahap yang sewajarnya. Oleh itu, Zakat Pulau Pinang melalui surat makluman yang telah diedarkan kepada semua amil-amil fitrah di Pulau Pinang telah mencadangkan beberapa tempat yang luas kawasannya dan sesuai seperti di Balai Raya, di Dewan Serbaguna ataupun kaunter sementara pandu lalu dan seumpamanya sebagai option yang boleh dipertimbangkan oleh pihak Masjid Karyah dengan jadual bertugas amil fitrah yang tersusun tanpa mengabaikan soal keselamatan dan kesihatan pembayar zakat fitrah serta amil fitrah yang bertugas. Sebelum saya mengakhiri sidang media ini, saya suka saya sekali lagi tekankan di sini bahawa dalam tempoh PKP ini, ZPP ataupun Zakat Pulau Pinang ingin menasihatkan agar masyarakat Islam di Pulau Pinang dapat menunaikan zakat fitrah dan zakat harta mereka secara dalam talian atau secara digital, kerana ini adalah sebahagian daripada ikhtiar kita untuk menghindarkan diri kita dan ahli keluarga kita yang kita sayangi dari dijangkiti wabak COVID-19. Saya juga ingin menyeru kepada semua untuk sentiasa mengikuti perkembangan Zakat Pulau Pinang menerusi semua saluran sosial media Zakat Pulau Pinang seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Telegram Group dan sebagainya bagi mendapatkan info-info yang sahih daripada Zakat Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Di kesempatan ini juga Zakat Pulau Pinang ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua muzaki pembayar zakat yang telah dan akan menunaikan kewajipan berzakat mereka kepada Zakat Pulau Pinang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rezeki yang melimpah ruah dan menyuburkan harta anda semua. Kami berharap para muzaki dapat terus memberi kepercayaan kepada Zakat Pulau Pinang dan mengajak orang lain yang layak melakukan perkara yang sama. Ini kerana kami percaya lebih banyak dana zakat diperlukan pasca PKP nanti dan bayaran zakat anda amat penting demi kelangsungan hidup golongan asnaf, terutamanya dalam kalangan fakir dan miskin. Akhir sekali, bagi pihak Zakat Pulau Pinang, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak 1441 Hijri. Semoga suasana ujian yang sedang dan akan kita tempuhi sepanjang bulan puasa tahun ini akan menjadikan kita insan yang lebih kuat imannya dan lebih padu amalannya, selain lebih sabar dan redha dengan segala ketentuannya, insya-Allah. Zakat Pulau Pinang, amanah ummah dijaga, hak asnaf dibina. Izinkan saya memberi sedikit perincian terhadap tata cara khas pembayaran zakat fitrah 1441 Hijri yang disediakan oleh Zakat Pulau Pinang. Dalam tata cara khas ini, kita membahagikan tanggungjawab kepada dua, iaitu tanggungjawab pembayar dan juga tanggungjawab amil fitrah. Kita menggariskan 9 tanggungjawab di pihak pembayar dan 9 tanggungjawab di pihak amil fitrah yang perlu dijaga dan dilaksanakan. Untuk tanggungjawab pembayar, yang pertama ialah pastikan berada dalam keadaan sihat dan tidak mengalami sebarang gejala yang boleh dikaitkan dengan serangan virus corona. Yang kedua, sekiranya berada di dalam keadaan yang tidak sihat atau mengalami gejala yang boleh dikaitkan dengan serangan virus corona seperti demam, batuk dan atau kesukaran bernafas, sila wakilkan kepada waris atau individu yang boleh dipercayai. Boleh wakil lah. Kalau tak dapat nak datang sendiri, tak sihat dan sebagainya, boleh wakil.
Yang ketiga, tanggungjawab pembayar sentiasa memakai face mask semasa berurusan dengan amil zakat fitrah. Dan keempat, membayar zakat fitrah di lokasi yang telah dimaklumkan oleh Masjid Qaryah mengikut jadual pembayaran yang diatur dan kepada amil zakat fitrah yang dilantik secara sah oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Tempat ni kita serahkan kepada Masjid Qaryah. Ada juga Masjid Qaryah yang cuba mendapatkan keizinan untuk membuat pungutan ataupun urusan zakat fitrah ni di perkarangan, tapi itu masih lagi tertakluk kepada kebenaran oleh pihak berkuasa. Yang kelima, sentiasa menjaga peraturan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dengan amil zakat fitrah semasa melakukan pembayaran zakat fitrah, dan pembayar zakat fitrah yang lain sekiranya perlu beratur menunggu giliran. Tetapi jarang berlaku lah orang beratur nak bayar zakat fitrah ni, kecuali pagi raya. Pagi raya memang orang beratur. Tapi yang sepanjang bulan ni jarang lah orang beratur nak bayar zakat fitrah, jarang sangat. Apalagi kita menyediakan banyak tempat. Menyerahkan wang zakat fitrah kepada amil zakat fitrah mengikut kadar nilai yang dipilih, mengikut kemampuan, dan kembali pada jarak sekurang-kurangnya 1 meter sebaik serahan wang dilakukan. Ini terpulang lah, nak bayar RM7 boleh, nak bayar RM16 pun boleh ikut kemampuan. Lepas bayar terus jaga jarak. Yang ketujuh, menunggu amil zakat fitrah melakukan akad dan doa sebelum menerima resip zakat fitrah mengikut nilai kadar zakat fitrah yang betul kepada pembayar. Yang ke-8, tidak bersalaman. Ini kita nak minta supaya jangan ada sentuhan lah, tidak perlu salam. Tidak perlu salam semasa melakukan pembayaran zakat fitrah. Dan yang ke-9, segera beredar selesai urusan pembayaran zakat fitrah. Jangan nak sembang ke, nak ajak apa pun tak boleh lah. Lepas bayar boleh beredar. Begitu juga tanggungjawab amil zakat fitrah. Di sini kita menggariskan 9 juga tata cara. Yang pertama, pastikan dalam keadaan sihat, maknanya mesti sihat. Kalau amil zakat fitrah tidak dibenarkan menerima zakat fitrah sekiranya berada dalam keadaan yang tidak sihat atau mengalami gejala yang boleh dikaitkan dengan serangan virus corona seperti demam, batuk dan kesukaran bernafas. Ini kita perincikan. Ketiga, sentiasa memakai face mask. Lepas tu kita letak kerap mencuci tangan menggunakan hand sanitizer berasaskan alkohol atau membasuh tangan dengan sabun dan air bagi mencegah jangkitan COVID-19. Kelima, memastikan lokasi pembayaran zakat fitrah selesa dan mematuhi peraturan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter jarak dengan pembayar zakat fitrah dan di antara pembayar yang mungkin datang membayar zakat fitrah pada waktu yang sama. Yang keenam, menerima wang zakat fitrah daripada pembayar zakat fitrah mengikut kadar nilai. Yang ketujuh, melakukan akad. Ke-8, tidak bersalaman. Dan yang terakhir, memastikan pembayar zakat fitrah segera beredar setelah selesai urusan penerimaan pembayaran zakat fitrah. Jadi ini sekadar satu tata cara sebagai panduan kepada mereka yang masih lagi ingin melakukan pembayaran zakat fitrah mengikut cara tradisional atau cara konvensional lah. Kalau boleh, kita nak minta supaya semakin ramai pada tahun ini membayar zakat fitrah melalui kaedah digital ataupun secara online. Jadi untuk itu sekadar itu sahaja dulu. Kalau ada persoalan daripada tuan-tuan untuk rakan-rakan kita sekalian. Saya tidak ada pasti semua dewan dalam 8 bulan. Untuk lokasi-lokasi ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita serahkan kepada pihak Masjid Qaryah. Masjid Qaryah akan mewar-warkan lokasi sebenar di mana pembayaran zakat fitrah boleh dilakukan oleh masyarakat ataupun anak-anak Qaryah di sekeliling. Sebaiknya diadakan di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi lah, di tempat yang selamat, di tempat yang luas. Walaupun pagi ini pun saya diterima panggilan ataupun permintaan untuk mengadakan pusat kutipan di masjid, tapi saya rasa itu di luar bidang kuasa zakat Pulau Pinang. Untuk mengadakan atau untuk mewujudkan pusat kutipan di masjid ini tertakluk kepada keputusan daripada Majlis Keselamatan Negara lah, sama ada boleh atau tidak, satu boleh menggunakan masjid jadi dalam tempoh PKP. Sebab setakat ini kita masih belum dengar apa-apa daripada keputusan yang membolehkan masjid dibuka semula khas khususnya untuk pembayaran zakat fitrah. Kalau ada keputusan tersebut, boleh teruskan. Waktu operasi kutipan, waktu operasi kutipan juga diserahkan kepada pihak Masjid Qaryah. Sebab kita tidak mahu kalau boleh kita mencanangkan waktu kutipan itu dipanjangkanlah, jangan terlalu pendek. Sehari mungkin 2 jam dia akan menimbulkan kesusahan ataupun kesulitan untuk pembayaran zakat fitrah.
kita nasihatkan supaya waktu tu mungkin boleh dipanjangkan daripada pagi ke petang supaya nak mengelakkan kesesakan. Jadi ini semua kita serahkan kepada kebijaksanaan dan kreativiti pihak Masjid Qaryah untuk menentukan tempat yang sesuai dan waktu yang sesuai dan mengikut jadual waktu yang disediakan sendiri. Tuan, macam kalau macam operasi di Pasaraya atau Pasar Awak kan ada pemantauan daripada pihak frontliner macam tu kan. Macam di operasi kutipan zakat nanti, macam masing-masing ni akan ada pelibatan daripada frontliner. Itu juga kita suka nak menasihatkan pihak masjid supaya dapat menggunakan pihak rela, meminta kerjasama daripada pihak rela lah untuk memantau. Tapi kita sedia maklum sebelum-sebelum ni pun suasana pembayaran zakat fitrah di masjid-masjid ni tidak seperti di pasaraya ataupun di tempat-tempat yang sibuk. Kadang-kadang satu hari itu sejam sekali ataupun sejam 2 orang je yang datang masjid, datang untuk bayar zakat, kecuali mungkin masa waktu solat lah. Itu pun taklah sampai beratur panjang dan sebagainya. Jadi itu kita serah kepada masjid. Kita tidak tahu apa jangkaan kita pada masa akan datang, dan kita pun tak tahu sama ada PKP ni akan dilanjutkan ataupun hanya sehingga 28 hari bulan ni. Tapi buat masa ni apa yang kita siapkan SOP ni adalah untuk meraihkan mereka yang masih nak membayar zakat mengikut cara konvensional. SOP ni anda dapat tak belum balas daripada Jawatankuasa Keselamatan Khas? Kita SOP ini disediakan dengan memohon nasihat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, dan kita mendapat maklum balas. Dan memang pada mulanya dalam senarai SOP yang disediakan itu ada kita masukkan surgical glove, tapi pihak Jabatan Kesihatan kata tak perlu surgical glove, cukup sekadar membekalkan face mask dan juga hand sanitizer kepada amil-amil. Jadi sebab tu alhamdulillah kita mendapat nasihat daripada pihak Jabatan Kesihatan Negeri, dan sebab itu kita pun dapat keluarkan SOP ni lah mengikut nasihat tadi berikan. Tuan, macam yang sumber zakat fitrah tu lepas berapa? Kemudian kali ni okey, untuk zakat fitrah sepanjang tahun 1440 Hijri yang lepas, Zakat Pulau Pinang berjaya mengutip sebanyak 5.06 juta. Pada tahun ini kita sasarkan 6 juta. Tapi sasaran 6 juta itu dibuat semasa kita tak tahu pun COVID-19 ni ada. Jadi bila dah ada COVID-19 ni, kalau dapat sama dengan kutipan tahun lepas 5.06 juta pun dah besar rahmat lah. Kalau dapat seperti mana yang kita sasarkan 6 juta tu alhamdulillah. Tapi kalau kita dapat kurang daripada itu, atau mungkin juga kurang daripada 5.06 juta, kita faham bahawa situasi hari ini mungkin orang ataupun masyarakat yang tidak mampu membayar zakat fitrah itu sudah semakin ramai. So nanti kita akan edarkan ni lah untuk press SOP ni, bolehlah untuk diberikan. Ada lain? Okey, terima kasih kepada semua.